Assalamualaikum semua. Untuk hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita dalam topik wang melibatkan operasi bergabung. Memfokuskan kepada operasi tambah dan bahagi, tolak dan bahagi. Melibatkan tanpa dan dengan tanda kurungan. Untuk pembelajaran lepas, cikgu dah bagi contoh. Kita boleh bayangkan kurungan ini sebagai guru besar yang mana kita perlu selesaikan dahulu apa-apa operasi yang berada dalam kurungan. Sama ada dalam tu ada operasi tambah, tolak, darab ataupun bahagi. Kita perlu selesaikan dahulu operasi yang berada dalam kurungan diikuti pilihan kedua iaitu kategori yang cikgu kategorikan dia sebagai guru sama ada darab atau bahagi. Kemudian yang terakhir adalah tambah atau tolak. Okey, mengikut 3 urutan ini, mari kita lihat contoh, beberapa contoh untuk kita fahami yang lebih. Okey, sekarang kita tengok contoh nombor 1. Contoh nombor 1 diberi kepada kita RM1140 tambah dengan RM3120, kemudian bahagi dengan 12. Sekarang, mari kita lihat urutan yang kita perlu ikuti untuk selesaikan ayat matematik. Yang pertama adalah kurungan. Dalam ayat matematik ini tidak ada kurungan, maka terus kita gerak pada pilihan yang kedua, iaitu darab atau bahagi. Dalam ayat matematik ini, kita dapat kenal pasti iaitu terdapat operasi bahagi. Maka yang inilah dahulu kita perlu selesaikan. Operasi ini dahulu kita perlu selesaikan. Kita letak dengan angka 1. Kemudian yang ini sebagai angka yang kedua untuk kita selesaikan. Jadi, dalam ayat matematik contoh 1 ini, kita perlu selesaikan operasi bahagi. Mari kita selesaikan terlebih dahulu. Iaitu RM3120 dan bahagi dengan 12. Ini adalah cara satu untuk mengira bahagi dan cara kedua mengira bahagi. Mari kita lihat cara pertama dahulu. Imbas semula bagaimana kita nak mengira bahagi. Bahagi kita lihat dahulu kalau dia sudah ada unit, kita tulis siap-siap unit itu RM. Kemudian kalau dia tidak ada titik sen, kita terus letakkan sen supaya kita tidak terganggu untuk nak mengira nanti. Okey, mari kita lihat dahulu. Untuk sifir 12, cikgu sudah buat untuk kamu di bahagian tepi ini. Jadi kita akan lihat yang pertama adalah 3. 3 tidak ada dalam sifir 12. Maka kita akan buka lagi nombor yang seterusnya iaitu 1. Jadi kita akan baca 31. 31 dalam sifir 12 tidak ada. Jadi kita perlu ambil yang kurang daripada 36. 36 kita tak dapat. Kita kena ambil kurang lagi daripada yang itu. Iaitu 24. Jadi kita akan ambil 24 dan 2. Bagaimana kita nak tulis? Dalam bulatan itu kita perlu ditulis pada bahagian bawah. Sementara angka yang cikgu gariskan tadi itu 2. Kita tulis atas angka 1. Jangan tulis atas angka 3 sebab kita dah baca nombor itu sampai angka 1. Sekarang lepas kita dapat ini kita perlu tolak. Kita tolak. 1 tolak 4 tak dapat. Kita akan pinjam dengan 3. Tinggal 2. Dan di sini jadi 11. 11 tolak 4. Kita akan dapat 7. Yang ini sifar. Kemudian kita teruskan dengan turunkan angka kedua. Dalam sifir 12 ada tak 72? Ya, ada di sini. Jadi 72 di bawah. Tolak dan atasnya perlu diisi dengan angka 6. Kemudian kita tolak 2 tolak 2. Sifar 7 tolak 7. Sifar. Okey, perhatikan pada bahagian belakang ini semuanya adalah angka sifar. Jadi tidak perlulah awak turunkan lagi sifar sampai ke bawah. Terus letakkan dia sebagai sifar. Kerana ini semua di belakang dia adalah angka sifar. Kalau semua angka sifar, boleh buat cara macam ni. Tak boleh sekiranya ianya ada angka selain angka sifar. Jadi, jawapan kita adalah 3120 bahagi dengan 12. Kita akan dapat RM260. Ini baru operasi pertama.
diikuti dengan operasi kedua iaitu tambah. Kita akan ambil RM1140. Kita tambah dengan hasil yang kita dapat bahagi tadi iaitu 260. Letakkan terus titik untuk sen, nilai sen. Kemudian kita selesaikan operasi tambah seperti biasa. Sifar, 4 tambah 6, 10. 1 di atas, 1 tambah 1 tambah 2. Kita akan dapat 4 dan 1. Jadi jawapannya adalah RM1400. Okey, bagaimana pula cara pengiraan untuk operasi bahagi? Yang ini cara yang pertama. Biasa yang kita guna. Okey, cara yang kedua, kita nak guna operasi bahagi. Kita lihat cara kedua. Okey, cara kedua ini, contohnya tadi soalan dia adalah 3,000, iaitu 3,120 bahagi dengan 12. Okey, itu ayat matematik yang kita perlu kira dahulu. Okey, perhatikan terdapat 1, 2, 3, 4. 4 digit. Jadi, bina 4 ruangan nombor. 1, 2, 3, 4. Kemudian letakkan angka tersebut rapat pada tiang ni. Tiang pertama letak 3, 1, 2, sifar. Dan bahagi dengan 12 ini, kita letakkan pada bahagian di sini. Sekarang mari kita kira bahagi. Okey, yang pertama, yang kita lihat tiang pertama ni angka 3. Cuba lihat semula pada sifir 12. Ada tak 3? Okey, tak ada. Tak ada. Kita terus bawa 3 pada ruangan tiang kedua. Sekarang kita terus baca pada ruangan yang kedua. Jangan dah tengok yang tiang satu ni. Dah abaikan dah. Okey, sekarang yang ini 31. Kita nampak 31 tidak ada. Kita akan ambil yang kurang daripada itu iaitu 24. Jadi di bawah 24, caranya sama saja. Di bawah 24, atas 2. Kemudian jangan lupa tolak. Okey, tolak kita akan dapat 7. Dan ini sifar. Okey, lihat di sini ada angka 7. Sama juga yang masih ada lagi nombor, bawa ke ruangan yang seterusnya. Jadikan di sini. Jadi, ruangan yang ini kita dah tak perlu tengok lagi. Kita tengok ruangan yang seterusnya. Itu 72. 72 ada dalam sifir 12. 72 atasnya 6. Jadi tolak, kita akan dapat sifar, sifar. Okey, perhatikan. Sifar. Belakang ni sifar. Terus tak perlu kira sifar terus. Dan ingat, kita perlu tambah titik sen. Jadi jawapannya juga masih sama seperti pengiraan bahagi cara 1. Okey, jawapan dia tetap sama, itu RM260. Okey, untuk itu terpulang kepada awak nak guna cara 1 untuk bahagi ataupun cara yang kedua. Okey, ikut keselesaan dan kemahiran awak dalam penguasaan cara tersebut. Okey, kita lihat contoh 2. Dalam contoh 2, diberi pada kita 2,500 bahagi dengan 4, tolak RM89.90. Okey, perhatikan operasi yang terlibat iaitu bahagi dan tolak. Okey, dalam urutan ingat kurungan. Okey, urutan yang pertama kurungan dahulu diutamakan, kemudian darab atau bahagi, kemudiannya diikuti dengan tambah atau tolak. Okey, sekarang kita perlu selesaikan terlebih dahulu operasi bahagi. Operasi bahagi dahulu. Kemudian diikuti dengan tolak. Jadi kita akan ambil yang ini, iaitu 2,500 bahagi dengan 4. Jadi untuk pengiraannya ini, kita akan gunakan cara 1 untuk bahagi. Okey, dalam cara 1, kita letakkan terus titik sen. Kemudian baru kita buat pengiraan. Okey, 2 dalam sifir 4. Tengok di sifir 4 di sini, ada 2. Okey, tak ada. Jadi terus buka nombor yang seterusnya. Kita baca itu 25. Okey, 25 dalam sifir 4 ada tak? Tak ada. Jadi kita akan ambil
24. Kurang daripada itu. 24 di bawah. Atas 5 adalah angka 6. Kemudian kita kena tolak. 5 tolak 4. Kita akan dapat 1. 2 tolak 2. Sifar. Seterusnya turunkan nombor yang berikut, iaitu sifar. Menjadikan angka 10. 10 dalam sifar 4 tidak ada. Jadi kita akan ambil kurang daripada itu, iaitu 8 dan 2. Okey, 8 di bawah, atasnya 2. Okey, tolak lagi. 10 tolak 8, kita akan dapat 2. Seterusnya sifar. Turunkan sifar. Okay, nombor yang kita perlu cari dalam sifar 4 adalah 20. Okay, ada 20 dalam sifar 4. 20 di bawah, atasnya adalah 5. Okay. Kemudian tolak sifar. Okay, perhatikan di sini sudah ada sifar-sifar. Tidak ada nombor. Maka kita boleh letakkan terus sifar-sifar. Okay, jadi 2,500 bahagi dengan 4, jawapannya adalah RM625. Ini masih lagi belum selesai kerana kita ada operasi yang kedua, iaitu tolak. Jadi ambil hasil jawapan kita, RM625, tolakkan dengan RM89.90. Okey, mari kita tolak bersama. Letakkan dulu RM dan juga titik sen. Sifar tolak sifar. Sifar tolak 9. Sifar tolak 9 tak dapat. Pinjam dengan 5. Kita akan dapat. Jadikan 4 dengan 10. 10 tolak 9, 1. 4 tolak 9. 4 tolak 9 tak dapat. Kita akan pinjam dengan 2. Jadi 1 dan ini 14. 14 tolak 9. Kita akan dapat 5. 1 tolak 8. Tak dapat. Kita akan pinjam dengan 6. Dan jadikan 11. 11 tolak 8. 3. Dan yang ini 5. Okey. Jadi jawapan yang kita peroleh adalah RM535.10. Seterusnya, yang ini adalah contoh pengiraan bahagi dengan cara yang kedua. Jadi terpulanglah kepada awak nak guna cara 1 atau cara 2. Kita tengok contoh yang terakhir. Okay, contoh yang terakhir diberi kepada kita RM250,000 tambah RM125,500 bahagi dengan 40. Perhatikan, dalam ini terdapat kurungan. Ingat, 3 keutamaan kita. Yang pertama, kurungan. Yang kedua, darab bahagi. Dan yang ketiga, tambah tolak. Jadi yang pertama yang kita lihat adalah kurungan. Ini yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian diikuti dengan operasi yang kedua, iaitu bahagi. Mari kita selesaikan terlebih dahulu operasi dalam kurungan, iaitu operasi tambah. Jadi RM250,000, letakkan terus titik sen, tambah RM125,500. Okey, kita selesaikan sama. Sifar. Sifar tambah 5, 5. Sifar tambah 5, 5. 5 tambah 2, 7. 2 tambah 1, 3. Jadi hasil tambahnya adalah RM375,500. Masih lagi belum selesai kerana kita perlu selesaikan operasi bahagi. Untuk operasi bahagi ini, cikgu akan tunjukkan cara yang kedua. Okey, untuk cara yang kedua, kita perlu bina tiang. Okey, kita tulis dahulu, iaitu 375,500. Kemudian kita buat tiang. Dan letakkan bahagi itu bahagi dengan 4.
Sekarang di sebelah kamu sudah cikgu bina sifar 4. Kemudian jadikan 40 dengan meletakkan sifar sahaja di bahagian belakang sifar 4. Sekarang mari kita lihat iaitu 3. 3 bahagi dengan 40. Ada tak 3 dalam sifar 40? Okay, tak ada. Terus buka 37. Okay, kita bawa 3 di ruangan yang seterusnya. Jadi nombor yang kita akan lihat adalah 37. 37 pun tidak ada dalam sifar 40. Maka 37 yang ini perlu dibawa kepada ruangan yang seterusnya. Menjadikan 375. Sekarang kita perlu cari 375. Okey, ruangan pertama dan kedua kita boleh letakkan sebagai sifar sebab tidak ada nilai. 375 ada tak dalam sifar 40? Okey, kita akan ambil berapa? Ya, kita akan ambil 360. Okey, kita akan ambil 360. Di bawah 360 dan atasnya adalah 9. Jangan lupa untuk lakukan operasi tolak. 5 tolak sifar 5, 7 tolak 6, 1, 3 tolak 3 sifar. Okey, nombor yang ada sekarang di sini adalah 15. Bawa nombor tersebut pada ruangan yang seterusnya. Dan kita akan cari nombor ini iaitu 155 dalam sifar 40. Ada tak 155? Kita akan ambil kurang daripada dia iaitu 120. Jangan ambil 160 iaitu lebih daripada dia. Okey, kita akan ambil 120. Atas 3, bawah 120. Jangan lupa operasi tolak. Okey, tolak 5 tolak sifar 5, 5 tolak 2. Kita akan dapat 3 dan 1 tolak 1 sifar. Okey, mari kita perhatikan ada 35. Jadi 35 ini perlu dibawa pada ruangan tiang yang seterusnya rumahnya iaitu di sini. Jadi nombor yang kita perlu baca sekarang 350. 350 ada tak dalam sifar 40? Tidak ada. Tapi kita boleh ambil yang kecil lagi nilai dia. Iaitu 320. Tulis 320 di bawah dan di atasnya 8. Kemudian teruskan dengan operasi tolak. Jangan lupa untuk tolak. Bila kita tolak sifar. Sifar 5 tolak 2, 3 dan 3 tolak 3 adalah sifar. Sekarang kita lihat nombor yang ada masih lagi 30. Jadi kita bawa nombor tersebut pada ruangan yang seterusnya menjadikan ruangan tersebut nilainya adalah 300. 300 dalam sifar 40 ada tak? Tidak ada. Jadi kita akan ambil yang kecil daripada dia itu 280. Okey, kita akan ambil 280 di atasnya 7. Dan kita akan tolak lagi. Sifar tolak sifar. Sifar tolak 8. Sifar tolak 8 tak dapat. Kita akan pinjam dengan 3. Tinggal 2. Dan di sini jadi 10. 10 tolak 8, 2. Dan 2 tolak 2 sifar. Okey. Sekarang perhatikan. Di sini sudah habis. Dekat sini. Tapi kita tidak boleh jadikan RM itu berbaki macam ni. Mana ada jawapan RM 9387 baki 20. Okey. Sedar tak tadi kita tidak letakkan sen. Titik sen. Jadi kita perlu tambah lagi 2 ruangan di belakang iaitu dengan angka sifar dan sifar. Dia nampak? Titik sen kita tidak buat pada awalnya. Okey, seterusnya. Okey, titik sen di sini. Seterusnya mari kita sambung lagi pengiraan kita.
Kita lihat 20 di sini. Kita bawa pada ruangan sen itu menjadikan ruangan tersebut 200. Okey, 200 dalam sifar 40 ada? Ya, ada di sini. 200. Dan kita akan tulis di bawah 200, atasnya 5. Dan hasilnya tolak adalah sifar-sifar. Maka di ruangan ini kita telah jelas nombor yang tinggal sifar-sifar-sifar. Tidak perlu lagi kita teruskan bawah. Dan tambahan pula di sini pun sifar. Jadi terus tulis sifar tanpa perlu buat sebarang pengiraan lagi. Jadi hasil yang kita dapat itu 375,500 bahagikan dengan 40. Jawapannya adalah RM RM9,387.50. Ini jawapannya. Okay, untuk hari ini, imbas semula. Dalam pengiraan melibatkan operasi bergabung, pastikan urutan ini dipatuhi. Iaitu pertama, selesaikan dahulu apa-apa operasi yang berada dalam kurungan. Diikuti yang kedua, selesaikan operasi darab atau bahagi. Dan yang ketiga, sama ada operasi tambah atau tolak. Okay, sampai di situ sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Sehingga berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.